Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kami Fresh and Hardened Properties of Concrete Containing Effective Microorganism (EM) as Self-Healing Agent. Saya teruskan pembentangan saya ini dengan sedikit pengenalan. Daripada abstrak kami telah mengeluarkan beberapa poin-poin yang penting, iaitu yang pertamanya adalah berkenaan dengan keretakan yang berlaku di dalam konkrit. Lebih menumpukan kepada mikro. Dan yang keduanya adalah properties of the concrete, yang mana kami akan uji konkrit tersebut sama ada di dalam keadaan basah dan juga dalam keadaan kering. Dan yang ketiga adalah test and analysis. Pertamanya adalah SLAM test, dan yang kedua adalah compressive test, dan yang ketiga adalah UPV test. Dan yang keempat berkenaan dengan effective microorganism, iaitu bahan tambah yang kami guna di dalam konkrit sebagai campuran tambahan. Dan yang terakhir adalah self-healing concrete. Okey, yang mana di sini kami ingin melihat keberkesanan penambahan daripada bahan tambah tadi dari segi penutupan crack itu sendiri berlaku atau tidak. Kami telah menggariskan 3 objektif yang utama, iaitu yang pertama adalah untuk kita menentukan optimum percentage untuk mixed proportion of EM, dan yang kedua adalah untuk mengkaji konkrit di dalam keadaan basah. Okey, dan di sini test yang terlibat adalah SLAM. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan-kesan penambahan efektif microorganism ini di dalam keadaan konkrit yang keras. Test-test yang terlibat adalah compressive test dan juga UPV test. Beberapa penyelidikan telah dibuat terhadap self-healing approaches. So, natural self-healing ini berlaku apabila kita membiarkan konkrit itu sendiri yang melakukan kerja-kerja pemulihan sendiri. So, Thaley Cozen, Edvardsen, Schlangen dan Young telah mengkaji berkenaan dengan natural self-healing. Dan yang keduanya adalah daripada Dong. Beliau fokus kepada chemical self-healing, proses penyuntikan bahan-bahan chemical ke atas keretakan tersebut. Dan yang ketiganya adalah daripada Ramin Andalib dan juga Lohar and Guraf. Penyidik-penyidik ini lebih menumpukan kepada biological self-healing, seperti mana kajian yang telah saya buat. Okey, kita teruskan kepada slide metodologi kita. Okey, yang pertamanya adalah research background, dan yang keduanya adalah berkenaan dengan pengumpulan maklumat, yang mana kami cuba untuk kumpul maklumat daripada kajian-kajian yang terdahulu. Dan pada peringkat yang kedua, iaitu kita boleh katakan sebagai fasa 1, yang mana peringkat ini adalah penentuan persentage yang paling optimum daripada ketiga-tiga persen bancuhan yang telah saya sebutkan tadi. Dan seterusnya kita pergi kepada fasa yang kedua. Proses-proses yang terlibat adalah berkenaan dengan kaedah curing yang kami bezakan. Jumlah total cube yang terlibat di sini adalah 48 untuk setiap jenis konkrit. Kita ada kontrol yang pertama, dan yang kedua adalah sampel EM . Apabila kita dah menyediakan sampel-sampel tersebut, kami akan mula membuat test dan uji kaji yang kami sudah gariskan . Dan seterusnya adalah analisis. Kesemua data-data tadi akan keluarkan dan kita akan analyse data-data tersebut, dan kita akan keluarkan output dalam bentuk graf. Seperti yang semua boleh lihat, control sampel memberikan normal SLAM sebanyak 180, dan untuk bakteria dia memberikan nilai yang lebih tinggi sedikit disebabkan oleh kelikatan effective microorganism itu sendiri di dalam bancuhan konkrit. So, dalam jadual ini, yang kosong itu adalah normal konkrit ataupun kita panggil control sampel. Dia memberikan nilai 30.7, dan 5% ini untuk bakteria sampel 26.1, dan untuk 10% agak tinggi 33.4, dan 15% adalah pada nilai 21.2. So, daripada sini kita dapat lihat nilai optimum di sini adalah pada
petria sampel, iaitu 10% yang kita boleh masukkan di dalam bacuhan konkrit nanti. Kalau kita lihat dengan teliti, untuk disimpulkan, EM memberikan bacaan yang lebih tinggi bagi kekuatan mampatan konkrit berbanding dengan kontrol bagi kedua-dua keadaan, sama ada water curing ataupun air curing. Begitu juga apabila kita mengenakan pra-crack. So daripada sini, EM sampel telah pun memulakan proses reaction di antara bahan konkrit yang ada dalam konkrit dan juga EM itu sendiri. Aktif mikroorganism tersebut berlaku begitu cepat dengan kehadiran air. Okay, especially pada kaedah water curing. Data-data yang berada dalam jadual tersebut adalah untuk UPV test bagi sampel with pra-cracks. So kalau kita boleh lihat di situ adanya before pra-loaded and after pra-loaded. Okay, so before pra-loaded kita perlu ambil bacaan UPV sebelum dibebankan dengan beban yang telah kita pilih lah. Prosedur yang sama kita akan buat. Kita akan dapatkan juga bacaan UPV test after kita bagi beban tersebut. Di hujung jadual tersebut, untuk kontrol sampel banding dengan EM sampel dalam water curing, so EM sampel memberikan persen yang lebih tinggi lah dalam melakukan proses pemulihan sendiri. Beberapa kesimpulan boleh digariskan di sini. Okey, yang pertamanya adalah berkenaan dengan SLAM. Okey, yang mana EM sampel memberikan nilai 11.3% peningkatan di dalam kebolehkerjaan berbanding dengan kontrol sampel. Yang kedua, 10% penggunaan EM di dalam bancuhan konkrit boleh diguna pakai bagi penyelidikan yang seterusnya lah. Untuk compressive strength juga, kami dapati bahawa berlaku peningkatan di dalam kekuatan mampatan konkrit terhadap EM sampel. UPV test juga berlaku peningkatan selepas hari yang ke-7 disebabkan oleh bermulanya reaction antara EM dan juga bahan-bahan dalam konkrit. Ada beberapa cadangan yang kami telah gariskan di sini. Yang pertamanya adalah long term study. Tempoh bagi pengujian termasuk kompresif dan juga UPV test boleh dipanjangkan kepada mungkin 90 hari bergantung kepada kemampuan penyelidik lah. Yang keduanya adalah kita juga boleh pakai visual test. Kita boleh melihat condition crack tersebut yang berlaku dalam konkrit. And then yang ketiganya adalah maybe penyelidik selepas ini boleh pakai nilai antara 8 ke 12%. So mereka boleh kecilkan skop. Okey, sekian saja pembentangan daripada kami untuk hari ini. Diharapkan apa yang telah kami kongsikan di sini boleh memberi manfaat kepada semua. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam kajian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.